Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona. Fitrah golongan Hawa yang berjiwa lembut, lebih mudah menyayangi dan membahagiakan orang lain, terutamanya insan yang disayangi. Istilah love yourself first atau utamakan diri sendiri sebelum insan lain menjadi cabaran besar kepada ramai wanita di dunia ini. Jangan risau, menyayangi diri sendiri terlebih dahulu tidak menjadikan kita seorang anak, isteri atau ibu yang gagal. Sebaliknya, wanita yang bahagia akan lebih membahagiakan dan menjadi inspirasi buat semua insan di sekelilingnya. Jangan risau, dengan menyayangi diri sendiri terlebih dahulu tidak menjadikan kita seorang anak, isteri atau ibu yang gagal. Sebaliknya, wanita yang bahagia akan lebih membahagiakan dan menjadi inspirasi buat semua insan di sekelilingnya. Jadi jalanilah kehidupan dengan penuh rasa cinta terhadap diri. Semoga kita dapat memberi manfaat yang lebih baik demi kebahagiaan bersama. Menarik di Nona minggu ini. Dia kan anak lelaki yang sulung. Jadi tanggungjawab tu lebihlah sikit. Bersyukur sebab masih diberi kudrat yang kuat untuk bantu family. Aroma manis, masin semua ada dalam dekat sini. Okey, so harap anda suka resipi ini. Saya rasa saya ada gugup bila berada depan kamera masa itulah. So every time saya punya close up je saya ingat lagi. Dia punya bibir tu macam goyang-goyang kan sebab nervous sangat, sebab terlampau fikir banyak sangat kan. So bila kita buat benda yang sama every day, kita cuba buat yang lebih baik untuk masa akan datang. Drama Festival Kuala Lumpur DFKL Anjuran Media Prima Berhad bukan sahaja memartabatkan industri drama tempatan, malah turut menjadi platform untuk mencungkil bakat baharu yang bakal mewarnai dunia hiburan tanah air. Syazwan Hassan antara bintang yang mula mencipta nama selepas menjadi finalis DFKL pada tahun 2016. Gandingannya bersama Mimi Lana menerusi drama bersiri TV3 Sen dan Luna menjadi naskah pertama yang berjaya menonjolkan bakat lakonannya sekaligus menambat hati penonton. Ikuti kisah perjalanan seni pelakon tinggi lampai yang juga seorang model, pengacara dan pemuzik ini dalam segmen Selebriti. Memulakan kerjaya seninya sebagai seorang pelakon sejak tahun 2016, selebriti kaca ini berjaya menambat hati peminatnya menerusi beberapa buah drama dan filem tempatan. Bergandingan dengan ramai pelakon hebat negara, sedikit sebanyak bantu melonjakkan nama dan karirnya. Nona mendekati selebriti kelahiran Selangor ini untuk berkongsi pengalaman suka dukanya sepanjang bergelar anak seni. Alhamdulillah sekarang ni sibuk syuting drama je. Dan baru-baru ni baru habis shoot untuk 2 drama untuk TV3. Satu sekarang ni tengah bersiaran, tajuk dia Aku Yang Kau Sakiti, dan satu lagi belum bersiaran lagi tapi dah habis syuting, tajuk dia Keturunan untuk Samarinda TV3. Amanda. You buat apa dekat sini? Bakat lakonannya mula dicungkil ketika dia menyertai uji bakat drama Festival Kuala Lumpur DFKL Anjuran Media Prima Berhad. Syazwan tidak menyangka dia terpilih sebagai finalis dan terus berkecimpung dalam dunia hiburan sehingga ke hari ini. Secara jujurnya tak pernah terfikir pun lah nak jadi anak seni kan. Peluang yang saya dapat daripada permulaan tu untuk menjadi seorang pelakon pun orang kata unexpected. Tiba-tiba orang approach untuk jadi pelakon kan. Sebenarnya ramai yang tak tahu sebelum saya start berlakon, saya merupakan pengurus pelakon. Sebelum saya start berlakon, saya bekerja dekat Media Prima sebenarnya di bawah Department The Talent Unit. So The Talent Unit ni adalah satu department yang menguruskan artis-artis eksklusif yang di bawah naungan TV3 lah. Jadi sebelum ni saya merupakan staff di situ. Masa tu saya ingat lagi tahun 2016 saya diberi tugasan untuk menguruskan Datuk Adiputra.
Dan masa tu Datuk Adri Putra merupakan duta untuk DFKL 2016. Jadi masa saya pergi ke event DFKL 2016 tu, ada orang TV3 cakap kat saya, Sheila Rosli nak jumpa. Masa tu DFKL tu dia cari pelakon lah kan. Sis pandang tengok cakap, sis nak audition awak lah. Tapi saya cakap kat sis, saya merupakan saya tengah bawa artis kan. Tak apa, nanti sis cakap dengan Datuk Adri Putra, sis nak audition awak. Nanti datang sis punya audition dekat masa tu dekat Sunway Putra Mall. The next weeknya saya mula-mula takut jugalah kan. Sebab tak pernah ada apa-apa experience kan. Tapi berdasarkan atau sokongan daripada kawan-kawan apa semua orang-orang terdekat, dia kata pergi je dulu, try je tengok macam mana, pergi je dulu audition tu. And then daripada situ baru saya start jadi pelakon sampailah sekarang ni. Syazwan akui ketika di awal kemunculannya, dia sukar untuk menjiwai watak yang diberikan kerana terlalu gementar. Namun dia tetap cuba memberikan yang terbaik demi peminat tersayang. Saya rasa saya ada orang kata gugup bila berada depan kamera masa tu lah. So every time saya punya close up je saya ingat lagi. Bila the moment saya nak deliver saya punya dialog, dia punya bibir tu macam goyang-goyang kan, sebab nervous sangat, sebab terlampau fikir banyak sangat kan. But then mungkin benda tu kita belajar by time. So bila kita buat benda yang sama every day, banyak observe dan saya apply dalam saya punya lakonan, lama-lama benda tu alhamdulillah lah kita improve. Cindai, Sin dan Luna ni sebab ini drama pertama yang saya jadi leading hero untuk drama episod. So Sin dan Luna ni lah saya rasa antara drama yang saya paling ingat dan seronok berlakon masa tu. Kritikan tu untuk saya rasa saya tak ada masalah kot untuk terima benda-benda macam tu. Terima je lah kan, nak buat macam mana kan. Kadang pernah je dapat sebelum ni, macam masa baru-baru berlakon dulu pun ada je kita nak tahu respon daripada orang kan, kita baca lah. Hero ni kayu lah, dia ni lah. Tapi kita nak buat apa? Kita kena terima apa-apa yang orang cakap tu, kita yang mana yang betul kita ambil, kita polish, kita cuba buat yang lebih baik untuk masa akan datang. Bagi hot latte. Ya. Okay, Hai Syazwan. Hai. Apa perkara yang paling Syazwan fobia? Fobia benda tajam dengan tempat tinggi. Apa tabiat Syazwan yang peminat tak tahu? Saya kena orang bacakan saya cerita sebelum saya tidur. Jadi sekarang ni dah tak ada orang nak baca cerita. Mungkin saya buka YouTube lah, dengar cerita malam-malam baru boleh tidur. Mengajar atau berlakon? Berlakon. Mengapa? Sebab saya bermula sebagai seorang pelakon. Ya, sebab tu. Bakat terpendam Syazwan? Mungkin bidang muzik, main instrumen. Kalau bukan artis, siapa Syazwan? Polis. Saya rasa setiap satu bidang ada cabaran dia. Tapi kalau saya diminta untuk pilih, of course berlakon lah, sebab saya starting dengan berlakon. Daripada berlakon tu baru saya dapat tawaran untuk jadi pengacara dan sebagainya. Saya kalau nak dikatakan, orang kata passion tu lebih kepada berlakon. Sokongan daripada keluarga dan peminat mendorong Syazwan untuk terus melangkah lebih jauh lagi. Seiring dengan bakat yang ada, diharapkan bintang ini terus menyinar dan konsisten dalam menghasilkan karya-karya terbaik dan mampu melebarkan sayap seninya ke persada antarabangsa. Sentiasa memastikan setiap koleksi rekaan hijabnya menepati citarasa terkini pelanggan, tahun ini Aryani Lux tampil dengan koleksi masterpiece yang lebih premium dan eksklusif. Setiap hijab diciptakan khas sehelai sahaja bagi setiap rekaan. Bermula daripada proses pemilihan fabrik, teknik sulaman dan jahitan menggunakan batu kristal berkualiti dari Austria, semuanya dilakukan dengan cermat dan teliti agar ia dapat memberikan hasil yang terbaik.
Rangkaian jenama yang popular dalam kalangan muslimah, terutamanya golongan hijabista, Aryani Lux, telah melancarkan satu lagi koleksi terbaru tudung mewah dengan imej yang eksklusif buat peminatnya. Koleksi ini direka khas bagi memenuhi permintaan kaum wanita yang inginkan tudung dengan reka bentuk premium dan mampu menyelahkan keanggunan mereka. Kita namakan dia Masterpiece Collection, yang mana koleksi ini begitu premium, dihasilkan hanya sehelai setiap tudung. Fabrik-fabrik yang digunakan pula adalah pelbagai cotton wool yang diimport daripada Jepun, twill, baby crepe, heavy chiffon silk dan juga French lace. Koleksi-koleksi ini kita hasilkan dengan begitu teliti untuk menjamin nilai eksklusif dan juga material flow untuk pemakai, supaya this is the best that we produce in Aryani lah. Rekaan tudung koleksi Masterpiece daripada jenama ini terdiri daripada tudung bawal, selendang dan tudung instan. Keluaran ini menggunakan material dan perincian batu kristal yang menarik dan berkualiti tinggi. Untuk tudung voile, bahan yang kami gunakan adalah cotton wool yang diimport daripada Jepun. Elemen ataupun inspirasi untuk tudung voile yang kita lihat ni adalah daripada chandelier. Tim designer kami susun pelbagai saiz batu dan digabungkan juga dengan French lace untuk menghasilkan ciptaan yang unik dan sangat elegan lah untuk digayakan. Setiap fabrik yang kita gunakan ni berbeza-beza. Untuk tudung voile, dia memberikan efek yang berbeza. Untuk fabrik yang menggunakan bahan baby crepe memberikan efek yang berbeza. So yang kita tengok sekarang ni, fabrik yang kita gunakan adalah cotton voile. Selain tudung ni juga mudah dibentuk, tudung ni sesuai lah kalau kita nak kayakan dengan jubah ataupun baju-baju yang lebih simple, terutama mereka yang gemar fashion yang lebih minimalis. Walaupun dia minimal tapi dia still nampak bergaya. Tudung yang seterusnya adalah tudung Masterpiece Square ataupun yang berukuran segi 4 lah petak. So tudung ni diperbuat daripada bahan baby crepe. Baby crepe ni kainnya memang sangat selesa, lembut dan mudah dibentuk. Tetapi efeknya lain seperti voile. Kalau tudung voile tu dia akan boleh membentuk awning, tapi tudung baby crepe ni dia lebih soft. Tudung ni kita ilhamkan daripada bentuk trellis pattern. Susunan batu tu kita namakan trellis pattern, yang mana ianya nampak lebih moden, simple dan elegan. Untuk tudung ni, antara pakaian-pakaian yang sesuai digayakan, baju-baju yang sedikit loose, baju yang simple, minimal, memang sesuai sangat kalau kita nak gayakan dengan tudung square. Setiap wanita mempunyai cita rasa yang berbeza dalam memilih material maupun cara penggayaan tudung. Bagi anda yang sukakan gaya ringkas namun ingin kelihatan mewah, tudung instan ini mungkin sesuai buat anda. Koleksi tudung instan ni kami menggunakan gabungan batu kristal AB dan amethyst di atas rekaannya, dan ianya mampu menarik perhatian pemakai. Rekaan ini sesuai dipadankan dengan dress, blouse dan juga baju casual. Istimewanya instant shawl ni, potongan dan pola yang kami sediakan begitu mudah digayakan. Ianya bukan hanya untuk satu gaya, pemakaian instant shawl ni pun boleh dipelbagaikan. Our retail staff memang dibekalkan dengan ilmu untuk membantu pelanggan macam mana nak menggayakan instant shawl dengan cara yang betul. Okey, untuk tutorial ni kita buat sebelah pendek, sebelah panjang. So sebelah panjang kita akan pusing ke bahagian belakang. Okey. Kita kemaskan bahagian hadapan seperti ini. Jadi yang dekat atas ni kita just pin sahaja seperti biasa. Bahagian detailing kita bawa ke bahagian tepi bahu. And then kita pin sahaja. Okey. Dan bahagian hadapan ni kita kemaskan seperti biasa saja. So dia nampak lagi kemas. Selain mudah untuk digayakan, lilitan tudung sebegini sesuai bagi wanita yang ingin menghadiri pelbagai majlis keraian.
Untuk tudung seterusnya, kita ada tudung square Elmira voile. Jadi, sebelah pendek, sebelah panjang. And then, kita akan naikkan dia dan pusingkan dia. Silang dahulu. Bahagian kanan silang. Dan lalu di bahagian leher. Dan bahagian belakang tadi kita akan bawa ke hadapan. Alright. So kita akan pin dia. Pin di bahagian sini. Okey. Kita akan guna scarf ring daripada Ariani Lux dan masuk di bahagian hadapan yang kita bawa tadi. Dan kemaskan dia bahagian hadapan. Dah siap. Saya berharap agar koleksi-koleksi Ariani Lux bukan sahaja daripada corak, daripada segi rekaannya, menjadi inspirasi kepada peminat-peminat fashion bukan sahaja di dalam negara mahupun di luar negara. Terletak di Hartamas Kuala Lumpur, restoran Royal Bedouin menjadi lokasi pilihan siaran Nona minggu ini. Mula dibuka pada tahun 2016, restoran ini cukup popular dalam kalangan penggemar juadah dari Timur Tengah yang ingin menikmati keaslian resipi tradisional dari suku Badui Arab. Bagi yang ingin baru mencuba, anda boleh berkunjung ke sini dan rasai sendiri keenakan menu seperti hummus, shish tawuk, mansaf kambing dan kunafa. Sebaik melangkah masuk ke restoran ini, anda pasti terpesona dengan sentuhan dekorasinya yang elegan dan mewah. Lukisan dinding dan perhiasan yang dipamerkan di sini memberikan gambaran suasana seperti anda sedang berada di negara Arab. Demi kasih sayang yang tidak berbelah bahagi dan rasa tanggungjawabnya terhadap keluarga, remaja ini sanggup mengetepikan cita-citanya meskipun usianya baru mencecah 20 tahun. Tidak kisah bergelumang dengan bau busuk di bawah hangatnya mentari, Wan Othman Wan Muhammad Hashim yang bekerja sebagai pemungut sampah kini mengambil alih tugas sebagai ketua keluarga bagi menyara ibu serta adik-adiknya. Perkongsian Wan Othman yang tular baru-baru ini telah menyentuh hati pengguna media sosial. Nona berkesempatan menyelami kepayahan dan keazaman anak muda berjiwa besar ini dalam segmen Inspirasi. Allah pemberi rezeki. Sesungguhnya rezeki bukan hanya wang ringgit, tetapi ia dikurniakan dalam pelbagai bentuk. Kesihatan yang baik, hati yang tenang, anak-anak yang bertanggungjawab dan pelbagai lagi. Kuantan Pahang menjadi saksi kisah pengorbanan insan bergelar anak dan abang yang ikhlas mencari rezeki dengan melaksanakan tugas hakikinya sebagai pemungut sampah. Mula daripada kerja kedai makan, kerja ikut pak saudara, tukang rumah apa semua. Lepas tu ikut pak saudara dengan ayah, kerja lori trailer lah. Masa tu lockdown, PKP. Jadi masa tu memang tak boleh nak fikir nak milih-milih kerja ke apa ke. Lepas tu Wan pun try minta apa semua. Alhamdulillah lah, rezeki Wan agaknya. Lepas tu Wan minta dia, lepas tu Wan dapat bahagian kerja kutipan. Mula-mula tu ada rasa macam orang akan cakap
kerja lain banyak, tapi kenapa tak pilih kerja lain. Tapi Wan sejam, biarlah kerja macam ni pun janji halal. Jadi pun waktu lockdown tu memang tak boleh nak buat apa dah. Jadi memang boleh kerja waktu tu. Masa tu pun memang Wan nak cari duit lebih, nak sara family, nak tolong family. Menepis stigma dan pandangan masyarakat demi sebuah rezeki yang halal. Wang yang diterima setiap bulan disimpan dan dikumpul untuk kegunaan keluarga dan simpanan masa hadapan. Semangat dan kecekalan Wan Osman wajar dijadikan contoh buat semua, terutama golongan muda. Masa dia datang lebih tahu kerja tu, bagi je lah. Dia kan anak lelaki yang sulung, jadi tanggungjawab tu lebih lah sikit. Memang kena bekerja lah. Bantu ibu, bantu adik-adik. Umpama lilin yang membakar diri demi menerangi masa depan insan tersayang, Wan terpaksa meninggalkan alam persekolahannya sejak 5 tahun lalu dan mula keluar bekerja bagi mencari rezeki. Wan masa kecil pernah juga bercita-cita nak jadi seorang anggota polis. Ada juga rasa macam sedih sebab tak dapat nak habiskan sekolah apa semua, tapi Wan tahu tu bukan rezeki Wan. Jadi Wan teruskan kerja dan capai target apa yang Wan nak. Wan tengok apa yang diorang ada tu, Wan tak rasa macam dengki ataupun jealous apa semua pun, tapi Wan cuma simpan niat untuk simpan duit apa semua untuk capai apa yang diorang ada. Mungkin lebih daripada itu. Gemar memuat naik video rutin hariannya di media sosial, Wan tidak pernah menyangka perkongsiannya berjaya menyentuh hati dan menjadi bualan ramai. Bagi Wan dan ibu Nur Aminah Muhammad Nur, 44 tahun, perhatian daripada orang ramai ini sedikit sebanyak memberi kesan positif dan semangat buat mereka sekeluarga. Mula-mula tu terkejut juga, jadi macam terkejut lah sebab video tu jadi viral, boleh jadi inspirasi kepada anak muda yang lain. Sebab mula-mulanya memang Wan saja je buat video, konten apa semua. Bagi Wan cabaran tu bila tengok family dalam keadaan yang susah apa semua. Jadi Wan tak rasa benda tu macam down ke apa, tapi Wan semangat untuk tolong family, tolong ibu, adik-adik, untuk ibu tengok ni lah, kehidupan dia macam lebih senang, adik-adik boleh sambung belajar sampai habis. Takut ada, sedih ada, suka pun ada. Keadaan sekarang ni kan, bila kata kita dah senang ni, takut ada yang orang tak suka. Kita biar dia cari rezeki halal, boleh bantu ibu, bantu adik-adik. Sampai adik ke sekolah tinggi sikit ke, lebih pada dia lah sikit. Wan merupakan anak kedua daripada 5 beradik yang menjadi tulang belakang keluarga selain kakak sulungnya yang berusia 21 tahun. Selagi hayat dikandung badan, tiada apa yang mampu melemahkan semangat anak muda ini dalam mencari rezeki. Wan bersyukur sebab masih diberi kudrat yang kuat untuk bantu family. Sebab dulu Wan pernah kerja keras, kerja yang teruk-teruk. Jadi Wan cakap pasal dia minta ada kudrat yang kuat ni supaya tak mudah jatuh sakit apa semua. Dia rasa bersemangat untuk bekerja, mencari rezeki. Tidak pernah mengharapkan pujian atau meraih simpati orang ramai, apa yang dikongsikan oleh Wan di media sosial adalah sikap sebenar dirinya baik di tempat kerja maupun di rumah. Wan merupakan seorang abang yang bertanggungjawab dan penyayang buat adik-adiknya. Abang dekat rumah baik sangat sebab selalunya puji, suruh solat, kadang-kadang main kat luar. Kalau abang cuti, biasanya dia bersembang dengan kita orang, dia spend time dengan kita orang. Dia kuatlah bergurau. Walaupun benda tu simple, tapi benda tu bermakna untuk kita orang adik-beradik. Tapi di garang tu, dia kadang-kadang macam takut. Walaupun abang garang, dia sayang kita orang sebab dia nak kita orang pandai berdikari, didik kita orang jadi biar pandai. Ketika remaja lain sibuk mengejar impian mereka, ada insan seusia yang perlu melupakan seketika cita-citanya demi mencari rezeki.
Bagi Wan, keluarga perlu dijadikan keutamaan walau setinggi mana pun pangkat dan kedudukan seseorang. Pada anak-anak muda yang lain, Wan, apa yang Wan nak cakap ni, semoga mereka terus bersemangat untuk mencari duit. Tak kisahlah kerja tu kerja macam mana sekalipun. Walau dalam longkang ke dalam rombong apa sekalipun, tetaplah bersemangat sebab nak cari pekerjaan ni bukannya senang. Yang penting family nombor satu. Mak tu nak kata jangan lupa solat. Jangan abaikan tanggungjawab pada adik-adik bila ibu tak ada nanti. Jadi abang yang baik tu je lah. Terima kasih abang sebab jaga adik dan sihat selalu. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia jika ia dilaksanakan dengan penuh rasa kasih dan keikhlasan. Semoga kisah pengorbanan Wan Othman terhadap keluarga tercintanya ini dapat memberi inspirasi dan menjadi contoh yang baik buat kita semua agar lebih menghargai dan mensyukuri setiap nikmat rezeki kurniaan Yang Maha Esa. Seiring dengan gaya hidup masyarakat majmuk di Malaysia, kita bukan sahaja bertuah kerana dapat menyelami budaya serta adat yang berbeza, malah turut berkongsi hidangan menu yang enak daripada pelbagai kaum untuk dinikmati bersama. Chef Jia Li Wu kembali dengan satu lagi resepi yang popular dalam kalangan masyarakat Cina, iaitu ikan talapia kukus tauco. Pasti ramai yang sukakan juadah ini kerana ia sangat sesuai buat anda yang sedang mengamalkan diet sihat. Jom ikuti cara penyediaannya dalam segmen Air Tangan. Sering berkongsi video masakan di laman media sosial, kali ini Chef Jia tampil dengan satu lagi resepi yang ringkas dan mudah untuk dicuba. Penyediaan masakan secara kukus yang sinonim dengan masyarakat Cina ini sering menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menikmati juadah yang lebih sihat tanpa menggunakan minyak. Untuk membuat ikan tilapia kukus tauco, sediakan bawang putih, halia, garam, gula perang, cili merah, cili padi, daun ketumbar, sos tauco dan ikan tilapia. Hai guys, sudah tak ada idea untuk kukuskan ikan atau makan ikan kukus dah bosan? Hari ini saya akan sharekan satu makanan Malaysia dan dia ada Malay punya fusion campur dengan Chinese punya fusion. So kita akan gunakan Malay punya rempah ratus dan gunakan Chinese punya tauco dan gunakan teknik Chinese untuk kukus ikan. So hari ini saya akan tambahkan cili padi lagi. Memang sesuai untuk anak Malaysia. Okay, so hari ini saya akan sharekan resipi tauco steam ikan tilapia. Okey, first kali kita boleh potongkan cili merah jadi dia kecil. Kalau kawan-kawan nak keluarkan dia punya biji pun boleh. Kemudian cili padi. Normally saya akan tambah 3 sampai 4 saja. Kalau you nak guna halia tua pun boleh, halia muda pun boleh. Make sure you nak potong saiz apa saja. So dia akan macam ni punya. Dan hari ini saya akan tunjukkan macam mana nak potongkan kita punya ikan tilapia kan. Banyak cun, cantik dan cepat masak dan sedap. Agak-agak sini kan 800 gram sampai 1 kilo. Chinese punya teknik untuk kukuskan ikan. Okey, you boleh nampak kan dia punya sini kan, punya atas kan kita potong. Kita gunakan pisau yang bahagian depan. Okey, tarik sampai hujung dia. Dia sini sudah buka dengan cantik. Okey, sebelah sini. Lepas tu sini kan kita potong. Tapi jangan putus. Start dari depan kan. So sekarang kita nak start dari belakang dah. Kepala sini boleh ketul sikit. So kemudian kita boleh terus masuk kuali untuk tumiskan dia. Gunakan medium suhu. Okey, tumis sampai dia pecah minyak. Dia punya resepi kan, sebenarnya dia akan lebih banyak punya halia. Tapi saya dah kurangkan halia. Lepas tu saya masukkan cili padi ke dalam dengan cili merah. Dia boleh jadi lebih sedap lah. Okey, kita boleh perlahan-perlahan tumis sampai dia pecah minyak. So sekarang you boleh nampak kan dia perlahan-perlahan sudah jadi brown color. Dia ada sikit pecah minyak.
Okey, untuk tauco kita boleh pilih yang manis punya. So normally kalau Chinese dia akan guna yang masin punya, tapi hari ini saya pun dah tukar manis punya. Dia boleh jadi lebih berlemak, lebih sedap. Kita boleh masukkan tauco manis. Warna dia agak sikit merah punya. Okey, merah, orange. Kalau you punya cili letak lebih banyak sikit kan dia akan jadi warna merah. Kemudian kita boleh masukkan perasa kita, masukkan sikit garam, sikit gula lagi supaya dia lebih berlemak. Saya akan masukkan air lagi, agak-agak separuh mangkuk. Air you jangan tambah terlalu banyak sebab you punya sos akan jadi cair. Boleh masukkan separuh mangkuk punya air bagi dia ada sikit pekat. Tumis bahan-bahan sehingga naik bau dan kacau rata. Setelah siap dimasak, masukkan ke dalam mangkuk dan biarkan seketika. Kita kukuskan ikan kan, mesti nak tunggu sampai dia air didih. Nah, tengok dia lagi ada asap. Kita masukkan ikan dan tutup dia. Kita kan steamkan dia 7 sampai 8 minit. Okey, dah 7 minit kita pun boleh buka dan kita boleh keluarkan ikan kita. Panas mesti nak guna kain. Dekat sini saya pun boleh sharekan satu teknik macam mana kita nak testkan ikan kita betul-betul dah masak. Okey, you boleh guna satu chopstick lagi. Cocok dekat bahagian sini depan. Okey, yang paling tebal. Okey, kita cocok ke dalam. Maksudnya ikan kita dah masak. Okey, ikan kita dah masak. Sudah okey? Kita boleh keluarkan chopstick. Chopstick you jangan terus tarik, you nak pusing kejap supaya dia tak lekat dengan kita punya daging ikan. Lagi tarik keluar. Ambil satu chopstick lagi. Okey, letak dekat depan. Okey, tuang keluar. Kemudian kita boleh redam balik dengan sos kita. Kita boleh steam dia balik seminit. Jadi dia panas balik. So you semasa nak makankan ikan ini kan dia akan lebih enak, lebih sedap. Jangan lama sangat, nanti ikan jadi overcook lagi. Okey, dah seminit kita pun boleh tengok hasil dia. Wangi dia terus naik, cantik. Ikan ini kan kita tak payah letak soya sos lagi sebab sos kita dah masin. Last sekali dengan sikit daun ketumbar. Mesti nak ada sikit hijau merah, so you punya masakan boleh jadi lebih menyererakan. Tada! Dah siap lah kita punya tauco steam ikan tilapia. Aroma manis, masin semua ada dalam dekat sini. Okey, so harap anda suka resipi ini dan selamat mencuba. Selain daun ketumbar, sayuran lain juga boleh digunakan sebagai hiasan tambahan mengikut cita rasa masing-masing. Hidangan yang istimewa dan enak ini sesuai dinikmati bersama seisi keluarga. Sebagai ibu negara dan bandar terbesar di Republik Czech, Prague sering menjadi antara destinasi pilihan popular pelancong apabila berkunjung ke Eropah. Menyimpan 1001 kisah sejarah yang tersendiri dan mempunyai pelbagai daya tarikan budaya, lokasi ini turut terkenal dengan seni bina gaya Eropah klasik dan moden. Segmen Sana Sini bersama Nur Azrina Maddawi akan membawa anda menelusuri keindahan beberapa lokasi popular di ibu kota bersejarah Bohemia ini, antaranya Wenceslas Square, Charles Bridge, Vltava River dan Old Town Square. Pertama kali menjejakkan kaki di Prague, Republik Czech, pasti akan jatuh cinta dengan keagungan budaya dan sejarahnya. Prague digelar sebagai kota 100 spires yang mencerminkan warisan seni binanya yang mewah dengan tinggalan sejarah berusia lebih 1000 tahun. Dobry den, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azrina Maddawi menetap di Bandar Prague, Czech Republic. Keistimewaan bandar ini adalah terletak pada peninggalan sejarahnya dan bandar ini telah menerima pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Hari ini saya akan membawa anda ke beberapa lokasi menarik yang wajib dikunjungi sekiranya anda melancong ke sini. Dataran Wenceslas atau dahulunya dikenali sebagai Pasar Kuda menjadi lokasi pilihan untuk dilawati. Boulevard pula bukan sahaja kaya dengan budaya, malah ia merupakan destinasi popular untuk membeli belah bagi penduduk setempat maupun pelancong luar. Wenceslas Square adalah dataran utama di Bandar Prague. Dataran ini adalah tempat di mana diadakan pelbagai acara dan sambutan utama negara Czech Republic.
Di hujung dataran ini terletaknya Arca San Wenceslas, iaitu Raja Kerajaan Bohemia pada kurun ke-10. Anda boleh menikmati keindahan seni bina bangunan-bangunan di sekeliling dataran ini sambil membeli belah cendera hati untuk dibawa pulang ke tanah air. Percutian ke Prague tidak lengkap jika tidak berkunjung ke Old Town Square. Ianya berbeza daripada dewan bandaran lain kerana keunikan struktur bangunan tengahnya yang bersambung. Lebih menarik lagi, mercu tanda Old Town Square iaitu jam astronomi Prague menjadi tarikan utama pengunjung. Old Town Square adalah dataran yang tertua di bandar Prague. Dikelilingi dengan bangunan-bangunan yang dibina sekitar kurun ke-11 hingga ke-18, dataran ini juga menempatkan beberapa monumen bersejarah seperti Old Town Hall dan juga Astronomical Clock. Astronomical Clock yang berusia lebih daripada 600 tahun ini adalah antara jam astronomi yang tertua dan masih berfungsi di dunia. Jam ini bukan sahaja menunjukkan waktu tetapi juga posisi bulan, matahari, bumi dan zodiak. Di antara pukul 9 pagi sehingga 9 malam, anda boleh menyaksikan Parade of 12 Wooden Apostles keluar dari 2 tingkap biru di atas. Pada kebiasaannya, pengunjung akan menunggu untuk melihat acara tersebut setiap jam. Jambatan Charles merupakan jambatan kedua tertua di negara ini. Pengunjung bukan saja dapat menikmati pemandangan dari atas jambatan, malah dapat mendengar alunan biola yang dimainkan oleh pemuzik jalanan. Charles Bridge adalah jambatan batu yang dibina sekitar kurun ke-14 ketika zaman pemerintahan Raja Charles yang keempat. Jambatan ini menghubungkan dua kawasan di bandar Prague iaitu Lesser Town dan Old Town. Dari jambatan ini, anda boleh menikmati pemandangan yang unik Sungai Vltava dan juga Istana Prague dari jauh. Terdapat lebih kurang 30 arca dari zaman abad pertengahan yang diletakkan di sepanjang jambatan ini termasuk arca John of Nepomuk. Bagi yang berkunjung ke sini, jangan lupa ambil peluang untuk singgah di John Lennon Wall. Tidak jauh dari Charles Bridge, dinding grafiti ini menjadi lokasi remaja tempatan menyuarakan mesej kebebasan dan keamanan sejak lebih 4 dekad lalu. Chimney cake antara hidangan pemanis mulut yang enak dan terkenal di Prague. Menikmatinya bagaikan pelengkap kunjungan anda ke sini. Cara penyediaan sajian ini cukup menarik. Adunan roti dililit pada batang besi dan dibakar di atas arang. Kemudian, roti tersebut disalut dengan gula serta serbuk kayu manis. Pencinta sejarah dan budaya pasti akan terpegun dan menghargai keunikan yang ditawarkan di sini. Kunjungan ke Prague mampu memberi pengalaman berbeza serta memori indah untuk dikenang. Sinonim sebagai simbolik ketenangan, elemen alam kini tidak lagi hanya dijadikan sebagai konsep pilihan untuk menghias landscape kediaman. Sebaliknya, ia juga popular dalam kalangan pengusaha restoran atau kafe yang ingin menampilkan konsep hiasan yang lebih semula jadi dan menyegarkan. Di warung Coffee by Wood and Steel, tanaman menghijau dipilih sebagai hiasan utama di segenap ruang kafe agar ia mampu menaikkan seri konsep industrial yang diketengahkan. Selain menawarkan pelbagai hidangan istimewa, dekorasi kafe ini turut menjadi faktor yang menarik minat pelanggan, terutamanya pencinta alam semula jadi. Dibuka berdekatan kawasan perumahan, kafe ini mula menjadi perhatian ramai kerana lanskap lamannya yang unik dan berbeza. Tumbuhan menghijau yang dijadikan dekorasi di sini berjaya mewujudkan suasana yang nyaman dan selesa kepada pengunjung. Kafe ini dulu kita memang buat industrial konsep. Kami ini salah satu kafe yang pertama yang dibangunkan menggunakan bahan-bahan besi dan bahan-bahan terbuang. Sekarang kami ubah walaupun
Bentuk desain bangunan ni industrial, masih lagi industrial kalau tengok semua. Kami banyak gunakan tumbuhan, pokok-pokok, decoration on the plants and artwork. Kreativiti dan kemahiran yang dimiliki Azrif memberikannya kelebihan apabila lukisan hasil seni tangannya dipamerkan sebagai antara hiasan dekorasi dan turut dijual kepada pelanggan yang berminat. Jenis tumbuhan banyak, lebih daripada 30 ke 50 spesies lah. Tapi yang banyak saya pakai pikana, yang mana indoor punya lah, fidelfig, monstera dan juga money plant, yellow palm, green palm. Jadi semua yang senang jagalah. Dia senang jaga maksudnya dia tak perlu matahari sangat. Dia banyak air pun dia mati, kurang air pun dia mati. Jadi kena secukup rasa je lah nak jaga dia. Bagi memastikan tumbuhan yang ditanam sentiasa segar dan cantik, Azrif menjaganya dengan penuh rapi dan sebaik mungkin. Elemen hijau ini mampu menyelahkan lagi keindahan dekorasi kafenya. Penjagaan pokok ni kalau dekat luar dia akan cepat melecur. Kita train bawah bumbung dulu, lama-lama baru saya bawa masuk dalam, dan air kita taruh 3 hari ke 4 hari sekali. Dan kami akan pegang tanah tu, kalau tanah tu kering baru kita taruh air. Kalau lembap kami biarkan dulu. Pasal dia kalau banyak sangat air, akar dia akan rosak. Selain sentuhan hiasan kafe yang unik dan menarik, pilihan menu yang ditawarkan juga penting diambil kira. Menu kita ada dalam 40 ke 50 menu. Nak katakan semua memang yang mana yang terbaik, memang semua yang terbaik. Tapi yang selalunya yang jual banyak adalah monster platter. Itu yang boleh makan 3-4 orang. Dia western lah, western food. Dan our local food kita ada macam chicken, kita ada pasta. Alhamdulillah semua jual. Pasal kami tiap-tiap 3 bulan kami akan duduk bincang mana yang tak jual, kami akan stop. Something different about this place is saya pernah nak buat dalam kampung ni yang orang tak percaya saya boleh buat. Saya pernah cakap dengan anak-anak saya, dia kata, let's do a cafe that people never see before. Dan alhamdulillah kami dapat buat di mana orang tak sangka yang tempat ni wujud. Usaha Azrif dalam menjadikan setiap ruang di kafe ini lebih praktikal dan relevan kepada pengunjung turut memberi kepuasan buat dirinya. Dalam keadaan ekonomi yang gawat ni, dalam keadaan market yang tak menentu ni, saya rasa kita dapat survive pun alhamdulillah lah. Paling saya rasa terharu dan juga saya rasa gembira, orang appreciate my painting, my pokok. Kadang-kadang orang cakap masuk, pokok ni pokok plastik ke semua ni? Tak, cakap pokok betul. Dia orang pun terkejut. Dia orang pun terkejut yang pokok ni semua ni nyaman, sihat, gemuk-gemuk semua kan. Saya harap this place akan bawa lagi to higher level lah. Menikmati juadah yang enak sambil menghirup secawan kopi di sini mampu memberi rasa yang tenang dan selesa. Apatah lagi dengan kehadiran tumbuhan semula jadi yang segar dan menghijau, ia pasti dapat merehatkan minda anda. Sidara bersimpuh menumbuk pandan untuk dibuat hidangan kenduri. Ilmu yang baik jadikan teladan, segala yang buruk letak ke tepi. Semoga segala informasi dan kisah inspirasi yang kami kongsikan hari ini dapat memberi manfaat yang baik buat kita semua. Sebelum mengundurkan diri, terima kasih sekali lagi kepada Restoran Royal Bedouin Kuala Lumpur kerana sudi menerima kunjungan kami. Teruskan layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum.
masa kini yang bekerja